sejarah ditulis oleh orang yang menang. Dan dengan itu, kami orang petani yang merupakan orang yang kalah sejak tahun 1785, yaitu 235 tahun berhadapan dengan kehilangan sejarah. Sebab sejarah kami dipadam, dipesong dan diselewengkan oleh orang yang menang, sehingga menyebabkan anak bangsa kami sendiri sekarang ini sudah tidak tahu tentang sejarah kami. Malah bahasa kami pun rosak. Ramai anak-anak muda kami sekarang ini bukan sejarah yang mereka tidak tahu, tapi juga bahasa Melayu pun sudah hilang, khususnya di tengah-tengah bandar, di Patani, Jala, dan Menara. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari semua. 5 minit ke 111 hari ini, ia merupakan 5 minit plus, kerana ada cerita panjang sikit untuk berkongsi dengan saudara dan saudari semua. Saya akan memperkatakan tentang raja-raja wanita, raja-raja wanita Patani dan raja-raja wanita Aceh, yang merupakan dua negeri yang mempunyai paling ramai raja di dunia. Tapi Patani menduduki tempat satu, kerana kami mempunyai 4 orang raja besar: Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu, dan Raja Kuning. Dan ada pula 3 raja daripada keturunan Kelantan dan 5 raja negeri-negeri kecil di bawah Patani. Aceh ada 4 orang raja. Tapi ada banyak negara sebenarnya, ataupun negeri sebenarnya, yang mempunyai raja ramai, raja wanita maksudnya. Seperti dengan kerajaan Bone di Sulawesi mempunyai 6 orang raja. Satu lagi iaitu Mesir. Tetapi maklumat tentang raja-raja wanita Mesir yang dipanggil Firaun ataupun Pharaoh sebenarnya tidak jelas. Sebab penamaan raja-raja wanita Mesir itu kembali kepada gelaran Firaun ataupun Pharaoh, kerana Firaun itu dalam bahasa Melayu boleh diartikan raja ataupun maharaja, seperti dengan Cleopatra. Cleopatra adalah merupakan salah seorang daripada Firaun yang memerintah Mesir, tetapi bukan orang Mesir. Dia adalah daripada Macedonia, Greek. Nanti saya akan sebut satu persatu raja-raja Patani, yang semuanya 12 orang. Ini tidak termasuk raja-raja Patani besar setelah Kelantan bergabung dengan Patani, diperintah oleh keturunan raja-raja daripada Kelantan. Juga di Kelantan sana, saya tak ambil kira lagi, daripada Kelantan sana juga ada raja-raja wanita, seperti dengan Cik Siti Wan Kembang dan Puteri Sado. Dan mungkin ada beberapa orang lagi raja-raja wanita di Kelantan yang memerintah negeri-negeri kecil. Kalau kita ambil kira semua itu 12, kalau campur dengan 2 jadi 14. 14. Mungkin ada raja-raja kecil lagi di bawah Kelantan, mungkin lebih daripada 15 sampai dekat dengan 20 orang raja pun kalau kita kumpulkan semua sekali. Dan ini tidak termasuk lagi masalah Terengganu. Terengganu pun juga termasuk dalam petani besar. Sekarang saya sebut satu persatu raja yang memerintah Patani, raja wanita.
daripada Raja Hijau sehingga ke Raja Dewi daripada keturunan Kelantan. Raja Hijau memerintah daripada tahun 1548 sehingga 1616 Masihi, dan Raja Biru dari tahun 1616 sehingga ke 1624. Raja Ungu pula daripada 1624 sehingga 1635. Raja Kuning yang memerintah daripada tahun 1635 sampai ke 1649 atau 88. Itu tarikh, ada dua tarikh yang disebut di sini. Daripada keturunan Kelantan pula Raja Amas pada tahun 1690 sehingga 1751. Raja wanita Kelantan kedua yang memerintah Patani iaitu Raja Amas Chayam, yang memerintah pada 1704 kepada 1707. Yang Raja wanita terakhir Kelantan yang memerintah negeri Patani ialah Raja Dewi, yang memerintah pada tahun 1707 sehingga 1716. Ini 7 orang raja. 4 daripada 7 orang ini adalah merupakan raja yang memang hebat, yang memang agung. Raja Hijau sebagai contoh, memang kalau anda baca catatan pengembara barat akan tahu macam mana mereka menyifat tentang keagungan Raja Hijau sebagai raja yang betul-betul hebat, membangun petani, dan segala-galanya termasuk pembangunan politik, perdagangan, ketederaan, dan lain-lain. Pemerintahan baginda adalah betul-betul raja berkuasa. Orang lelaki tak boleh nak buat apa. Memang ada orang kata ada lelaki di belakang yang membantu mereka gitu-gitu. Memang setiap raja pasti ada menteri-menteri di kalangan lelaki. Tapi tahu tak, Raja Hijau ada pembantu-pembantunya, orang-orang hebatnya termasuk tenteranya adalah di kalangan wanita yang mempunyai kebebasan mutlak. Yang kalau raja-raja di zaman Raja Islam, nanti kita akan sebut Raja Aceh, macam mana raja wanita Aceh, macam mana ada sekatan-sekatan hukum agama yang dilaksanakan kepada mereka. Tapi Patani tidak berlaku pada itu. Raja-raja Islam, raja-raja wanita Islam di Timur Tengah pun seperti dengan Syajaratud Dur di Mesir, menang dalam peperangan menentang musuh, menentang orang Kristian, dan menjadi raja beberapa bulan sahaja. Kemudian ada fatwa datang daripada Baghdad, dan Syajaratud Dur, Malikatu Syajaratud Dur kena undur dan memberi kuasa kepada orang lain. Tapi di Patani tidak berlaku pada waktu macam tu. Tidak berlaku begitu. Mereka memang wanita betul-betul berkuasa. Dan Raja Hijau ini di antara perkara yang saya anggap sebagai penting sangat, iaitu mampu diri dalam makanan. Saya tak nak cakap tentang politik, macam mana dia bertindak terhadap kaum lelaki yang buat jahat, yang memberontak, macam mana, saya tak nak cakap tentang itu. Tapi nak cakap satu perkara saja, sebab tajuk ini besar sebenarnya, tentang mampu diri dalam makanan, sufficient dalam makanan. Baginda mengarah supaya masyarakat, supaya rakyat petani menanam padi. Ada tanah lembah, ada tanah lapang di mana saja, hendaklah tanam padi, sebab kita akan berhadapan dengan musuh, khususnya Siam, sebegitu lama. Dengan itu pasti ada kemampuan, ada mampu diri dalam makanan, self-sufficient dalam makanan. Dengan itu Raja Hijau mengeluarkan arahan setiap tanah di seluruh wilayah Patani, tanah lembah, pasti ditanam padi. Malah padi diberi penghormatan setinggi-tingginya, diberi penghormatan setinggi-tingginya di Patani.
Tempat simpan padi kami tidak panggil jelapang, kami tidak panggil tempat letak padi, tapi panggil rumah seperti dengan rumah manusia, rumah kita juga. Itu adalah penghormatan daripada raja kami, Raja Petani, mengatakan padi pasti berada dalam rumah. Dan rumah padi orang petani zaman dulu pun, zaman saya kecil-kecil dulu pun, sama dengan rumah yang mereka duduk. Sama. Rumah padi bapak saya sendiri pun indah, cantik seperti dengan rumah orang. Tidak berbeza. Walaupun tidaklah secantik rumah orang, tapi memang rumah memang rumah padi memang dulu memang hebat. Dengan itu kami panggil budaya petani panggil rumah padi kerana memberi penghormatan kepada padi, pasti duduk seperti dengan manusia. Itu Raja Petani. Supaya orang petani ada mampu diri dalam makanan, tidak bergantung kepada orang lain. Ini satu polisi sana sudah beratus tahun dulu ada berani, iaitu 400 sudah ada idea macam ini, pandangan macam ini di kalangan raja-raja agung petani. Dan kalau nak tengok dari segi benda lain, memang banyak lagi. Kalau kita pergi pula zaman Raja Biru pun memberi perhatian soal makanan. Kalau Raja Biru, Raja Hijau telah menumpu kepada soal padi, Raja Biru pula membuka satu ruang baru kepada penduduk dan masyarakat petani supaya memberi perhatian kepada bedang garam. Dia buka pintu kepada masyarakat supaya mengusahakan membuat garam di bendang-bendang yang ada, di ladang atau di sawah yang ada, membuka bendang garam. Dan garam kami pula adalah merupakan garam yang unik sampai ke hari ini ada. Garam petani merupakan garam yang sedap, tidak masin pahit seperti dengan garam Thai di sebelah atas. Tapi garam kami adalah garam yang masinnya lembut, masinnya berlemak. Dengan itu dipanggil garam petani sebagai garam manis. Kelawan sampai sekarang ini gelaran kepada garam petani sebagai kelawan, sebagai garam manis. Bukan garam itu manis, tapi garam itu sedap, ada rasa lemak manis di dalamnya. Garam ini sampai sekarang ini tidak ada di Thailand, hanya di Petani saja. Tidak ada di semenanjung tanah Melayu, di Melaka, di Kelantan, di Terengganu pun tidak ada tanah yang boleh menghasilkan garam seperti garam Petani yang bergelar garam manis. Kadang-kadang orang kampung panggil garam buku di tempat kami. Itu rahsia Raja Petani, macam mana membangun daripada usaha untuk nak menjadikan masyarakat supaya mampu diri dalam makanan. Saya tidak bercakap dalam soal politik, memang banyak dalam soal ketenteraan, seperti Raja Petani juga merupakan seorang yang mengusahakan pembuatan senjata. Itu yang diberi perhatian dari segi perang, kerana kena berhadapan dengan musuh, kena ada meriam besar. Dan meriam yang dibuat di Petani adalah besar, sehingga pengembara barat pun menyebut bahawa meriam yang berada di Petani adalah lebih besar daripada meriam yang dipasang di Amsterdam. Ini yang saya baca daripada catatan-catatan pengembara Eropah. Malah tahu tak, meriam Petani jugalah yang menjadi tuntutan di banyak negara. Jepun, Ryukyu pada zaman dulu juga membeli meriam daripada Petani.
Malah Siam sendiri pun begitu juga. Malah ada kalanya Jepun minta nak beli meriam di petani, tapi petani tidak nak jual, tapi tolong minta Siam tolong membeli meriam daripada petani. Ya, benda terakhir saya akan ingin menyebut tentang 4 orang raja petani ini yang hebat ini. Di zaman mereka Siam menyerang, beberapa kali menyerang, pun tidak dapat nak mengalahkan petani, sebab kita ada persediaan, ada persediaan dari segi senjata, dari segi tenteranya, duit pun ada pada waktu itu. Jadi Siam tidak boleh nak menyerang petani. Dan pihak lain pun, bukan saja Siam, negeri-negeri Melayu sendiri pun sebenarnya mereka berperang sesama sendiri. Dalam dunia Melayu sebenarnya berperang sesama sendiri itu adalah memang perkara biasa. Malah negeri-negeri kecil dalam petani sendiri pun berontak. Berontak beberapa kali. Tapi boleh diatasi di zaman kerajaan petani berempat, iaitu wanita. Ini adalah perkara biasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi masyarakat kita dulu, sejak dahulu lagi, bukan berperang dengan musuh, bukan berperang dengan Burma saja, bukan berperang dengan Siam. Kalau di kawasan petani ini hanya berperang dengan Siam, sebab Burma tidak berminat ataupun tidak pernah menyerang kawasan ini, kecuali menyerang sebelah Andaman, iaitu kawasan-kawasan yang diperintah oleh Kedah. Ini sendiri Burma tidak pernah serang. Tetapi Burma pernah serang negeri-negeri Melayu di bawah Kedah, seperti dengan Phuket, Trang, sebelah sana dia serang. Itu. Dan juga selain daripada Thailand, ada juga seperti orang Viet menyerang negeri Melayu di kawasan Annam, iaitu di Vietnam sekarang ini, sehingga menyebabkan kerajaan Melayu Champa jatuh, menyebabkan penduduk Cham atau penduduk Champa itu kebanyakannya berpindah ke Kamboja sekarang, dan sebahagiannya datang ke Thailand. Itu berlaku. Jadi pada masa lalu, musuh kita pada masa lalu orang luar ada, seperti orang Viet, orang Siam, orang Burma. Tetapi kita mempunyai musuh di dalam, berperang sesama di dalam lebih banyak lagi. Okey. Ya, kita berpindah pula kepada raja-raja wanita di Aceh yang menduduki tempat kedua terbanyak di dunia. Raja pertama adalah Raja Tajul Alam Safiyatuddin, yang merentah pada tahun 1641 sehingga 1675. Yang kedua ialah Nurul Alam Naqiyatuddin. Nurul Alam Naqiyatuddin yang memerintah pada tahun 1675 dan 1678. Yang ketiga ialah Inayatuddin Shah, yang memerintah pada tahun 1678 dan 1688 sehingga 1688. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, ialah Kamalatuddin Shah, yang memerintah pada tahun 1688 sehingga 1699. Mereka ini kalaulah raja petani, wanita petani memerintah lebih daripada 100 tahun, mereka ini 4 orang hanya memerintah selama 59 tahun sahaja. Tapi berbeza antara raja wanita petani dengan raja wanita Aceh. Raja wanita petani ada kebebasan mutlak untuk nak berkuasa, melakukan segala-galanya seperti lelaki. Tetapi Aceh tidak. Anda boleh pergi baca banyak buku-buku, kitab-kitab yang membincang tentang raja-raja wanita Aceh, akan dapati bahawa ada golongan agama, golongan ulama menentang. Di tempat kami pun ada menentang juga, tapi mereka tak boleh lawan. Tapi dia ada di Aceh,
golongan agama boleh lawan. Bagi raja pertama, iaitu Nurul Alam, Naqiyatuddin, masalah setelah bapaknya meninggal, baginda memerintah Aceh, ya, boleh memerintah Aceh, kerana kalau tak naik raja-raja wanita seperti petani juga, raja lelaki sesama lelaki ataupun keturunan raja lelaki itu akan berbalas sesama sendiri, membunuh sesama sendiri. Yang berlaku di petani, yang berlaku di Aceh juga. Jadi terpaksa menaikkan wanita. Apabila menaikkan wanita, Nurul Alam, Naqiyuddin ini, jadi tidak berlaku perbelahan. Tidak berlaku perbelahan. Jadi tak ada abang menyerang adik, adik menyerang abang, antara raja-raja lelaki, antara putera-putera lelaki. Ini yang berlaku di Patani, yang berlaku juga di Aceh. Tapi ada batasan, ada sekatan di mana wajah wanita Aceh seperti dengan Nurul Alam, Naqiyatuddin ini, kalau nak berhubung dengan menteri-menteri dia di kalangan lelaki, kena di sebalik tirai. Tidak boleh terus berhubung dengan menteri-menterinya. Ini yang berlaku. Ya, dan kita lihat bahawa raja terakhir, raja keempat, iaitu Kamalatuddin, masalah tidak seperti raja pertama dan tidak seperti raja kedua dan tidak seperti raja ketiga, berlaku pemberontakan orang kaya. Mereka menolak raja wanita. Dengan itu mereka dengan tentera sebanyak 5,000 orang atau lebih, sampai kata setengah sumber kata 6,000 orang, melakukan pemberontakan di Aceh pada zaman raja wanita Kamalatuddin Shah. Tapi Kamaluddin Shah tidaklah tunduk kepada mana kekuatan orang kaya ataupun kaum lelaki itu, tetapi baginda tunduk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama besar Aceh, namanya Qadi Malikul Adil, Syekh Abdul Rauf Syiah Kuala. Jadi mengeluarkan bahawa fatwa meminta supaya raja wanita yang terakhir ini memberi kuasa kepada kaum lelaki. Maka baginda akur Syiah Kuala ini bukan Syiah. Syiah ini adalah bahasa Aceh, berarti Syekh Kuala ini dengan fatwa, dengan arahan Syekh Kuala ini, maka Raja Kamalatuddin Shah meletak jawatan dan memberi kuasa kepada kaum lelaki seperti yang dilaksanakan oleh Syajaratul Dur di Mesir. Mesir pun ramai. Ada 6 orang, 7 orang. Tapi kalau banding dengan petani masih ramai lagi lah. Petani 7 orang, wanita 4 keturunan petani dan 3 keturunan Kelantan, dan raja kecil-kecil sana pula ada. Dan saya dah kata beritahu, ini tidak termasuk petani besar yang mencakupi Kelantan dan Terengganu dan lain-lain. Di sana ada lagi raja-raja lain seperti di Kelantan sendiri ada Puteri Cik Siti Wakembang, ada Puteri Saadun, dan mungkin ada lain lagi yang di bawah itu. Jadi menyebabkan dari segi bilangan raja petani adalah paling ramai berbanding dengan semua raja yang saya buat penelitian, termasuk Mesir, termasuk China, Arab, India sekalipun ada. India pun ada beberapa orang raja wanita dia, termasuk nama Begum waktu pemerintahan Islam dulu. Jadi ramai. Tetapi negeri yang kecil ini, Patani ini adalah jumlahnya lebih ramai, 12 orang dan lebih. Dan yang kedua adalah Aceh.
dengan 4 orang raja besar. Okey, saya rasa ini jelas bahawa petani sekarang, mengikut maklumat yang saya kaji, maklumat yang saya baca, merupakan satu-satunya negeri, walaupun kecil, bukan ada peradaban macam Mesir Firaun, bukan sama dengan orang Cambodia. Di Asia ini, orang yang ada peradaban hebat tempat kita sekarang ini, di Asia Tenggara ini, bukan Thailand, bukan Melayu, tapi Cambodia, orang Cambodia, Angkor Wat dan macam-macam. Cuba pergi tengok, adalah cukup hebat. Kalau nak berbanding dengan Lembah Bujang, nak berbanding dengan Perawan, kota Perawan di Petani, tak boleh nak banding. Memang Kamboja adalah merupakan bangsa yang paling hebat di Asia Tenggara. Tapi kini menjadi seperti dengan semua negara-negara yang kecil. Okey, setakat ini saja untuk 5 minit kali ini, dan kita berjumpa lagi 5 minit akan datang. Sekian, wassalam.